Dr. Wan ni. Tak apa. Penentu dah masuk Belum lagi. Okey. Yang berusaha pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jika Pusat, Encik Syahrir Aznan bin Mansur. Yang dihormati penolong kanan tingkatan 6 Encik Yazri bin Yusof. Yang dihormati guru-guru tingkatan 6 SMKJP, Dr. Suryati Zakaria, Cikgu Nur Suzana binti Azizan, Cikgu Syam Cikgu Syam SMKJP, macam kenal je. Okey. Yang Killer. Yang killer ya. Okey. Dan tidak dilupakan pada petang ini yang kita jemput khas diundang khas yang dihormati Encik Zainuddin bin Rani, pembantu pemeliharaan kanan, dan juga Puan Suhana binti Ibrahim, pembantu perpustakaan Al-Bukhari UiTM Cawangan Pahang, dan juga sahabat beliau ni Encik Rushairi, Encik Razali pun daripada perpustakaan Al-Bukhari UiTM Cawangan Pahang. Yang dikasihi anak-anak pelajar tingkatan 6 Prasiti SMKJP Sekolah Menengah Kebangsaan Jika Pusat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang berbahagia ini saya difahamkan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Nazri bin Wan Abdul Rahman, Timbalan Rektor Pendidikan, Jalinan Industri dan Alumni UiTM Pahang, yang juga merupakan Profesor Madya di Fakulti Sains Gunaan Industri Perkayuan. Selamat datang Prof. Doktor. Alhamdulillah pada petang ini kita sekali lagi dapat bersama menjalankan hubungan jalinan yang dianjurkan bersama oleh JSKK, Jawatan Kuasa Sekolah Kecemerlangan Kluster UiTM Pahang, di mana saya sebagai penyelaras yang dilantik bersama dengan anak-anak pelajar dari SMKJP tingkatan 6 yang difahamkan seramai kira-kira 85 orang lebih kurang, dan juga guru-gurunya. Dan alhamdulillah sebenarnya program ini bukan kali pertama yang kita buat. Sudah pun banyak kali kalau tahun lepas kita dah buat 4 kali pertemuan program dengan pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Jika Pusat. Dan tahun ini kira yang kedua ke? Tak pasti. Yang ketiga. Selepas ini ada lagi 2-3 program yang kita rancangkan bersama. Cuma setakat ini kita hanya bersama dengan SMKJP yang banyak bersama dengan kita. Walaupun sebenarnya JSKK ini, jalanan ini adalah untuk merangkumi seluruh negeri Pahang, di mana sekolah-sekolah tertentu telah pun seolah-olah dianak-angkatkan dengan UiTM Pahang. Di antaranya kalau di kawasan sekitar ni adalah SMKJ Seri Jengka, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jengka, SMKA Tahap, Tengku Ampuan Haji Afzan. Kalau sekolah rendah ni sekolah Bandar Pusat, sekolah SK Bandar Pusat. Cuma bila keadaan pandemik ini menyebabkan kita kurang dapat bersua ataupun bersemuka secara fizikal, dan kesempatan yang ada hanya boleh kita jalankan secara maya. Okey, secara maya. Okey, pembantu saya minta saya slowkan sikit, perlahankan sedikit Okey, jadi kita cuba ambil ruang-ruang yang boleh kita manfaatkan Dan untuk maklumat pihak sekolah juga, sebenarnya banyak lagi ruang-ruang yang boleh kita terokai bersama bukan hanya, kalau setakat ini kita banyak fokus kepada pelajar-pelajar sekolah Jengka Pusat, pelajar-pelajar tingkatan 6,
Dan kalau sebelum ini banyak program dibawa masuk ke dalam UiTM ya, pelajar-pelajar melawat dan sebagainya, tapi oleh kerana beberapa kekangan yang kita sedia maklum, memang tak bolehlah kita nak bersua secara fizikal. Jadi program sebegini kita akan manfaatkan bersama dan banyak ruang lagi sebagaimana saya telah berhubung dengan Profesor Madya Dr. Wan tadi, banyak benda yang boleh kita buat sebenarnya. Untuk pengetahuan pengetua dah masuk ya. Selamat datang ya Cikgu Syaril. Profesor Madya Dr. Wan ni adalah Timbalan Rektor yang baru menggantikan Dr. Badli Hisham. Pada sebelum ni kita dah ada buat pertemuan dengan Dr. Badli Hisham, ada mesyuarat kita bersama, dan sekarang ni PM Dr. Wan yang akan jadi bos saya lah ya, bos saya untuk kita teruskan jalinan JSKK kita ni dengan sekolah-sekolah yang berhampiran. Jadi saya tak nak memanjangkan masa lah sebab dah agak terlewat. Kita mulakanlah ya, saya selaku moderator pada petang ini, kita mulakanlah perjumpaan kita ni dengan ataupun program kita pada petang ini dengan membaca doa. Dan dengan ini saya dengan segala hormatnya mempersilakan adik ataupun saudara Indra Mahkota bin Syamsul Kamal untuk membacakan, untuk memimpin bacaan doa. Mudah-mudahan program kita pada petang ini diberkati dan dipermudahkan segalanya. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan saudara Indra Mahkota, dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يسر أمورنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, kau lancarkanlah majlis kami pada petang ini ya Allah. Ya Allah, semoga dengan berkat rahmat-Mu ya Allah, kami dapat menimba ilmu pada petang ini ya Allah, dan kau permudahkanlah urusan kami dalam hidup kami ya Allah. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, kau terangilah hati kami ya Allah. Ya Allah, kau bukakanlah pintu hati kami ya Allah untuk kami menimba ilmu ya Allah. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan kami ya Allah dalam menimba ilmu ya Allah, supaya kami dapat memanfaatkan ilmu yang kami belajar pada masa akan datang ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Indra Mahkota bin Syamsul Kamal di atas bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa dan harapan kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, untuk seterusnya saya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia, yang berusaha, Encik Syahrir Aznan bin Mansur
Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jingga Pusat untuk menyampaikan sedikit ucapan. Tak ada lama sangat cikgu. Bagi kita dah lewat ni. Mungkin dalam 4-5 minit lah. Ni kita bagi peluang kepada PM Dr. Wan Nazri. InsyaAllah. Dipersilakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ni Ustaz, boleh dengar tak suara saya sebab saya dekat dalam surau di pusat servis ke Perak 2 ni. Dengar cikgu. Jelas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz selaku moderator untuk program kita pada petang ini. Yang berbahagia Prof. Madya Dr. Wan Muhammad Nazri bin Wan Abdul Rahman, Al-Fadhil Tuan Moderator Tuan Haji Muhammad Zaki Abdul Latif, yang dihormati Cik Zainuddin bin Ghani, yang dihormati Puan Suhana bin Ibrahim, DPK Tingkatan 6, Cikgu Syedri Muhammad Yusof, penjelas program Dr. Suryati Zakaria, guru-guru tingkatan 6 dan anak-anak pelajar tingkatan 6 yang dirindu, yang disayangi, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya ucapan jutaan terima kasih pada Jawatankuasa Kerja, Jawatankuasa Penyelaras di atas kerja buat tuan-tuan perempuan untuk program pada petang ini. Terima kasih tidak dihingga juga kepada pihak UiTM, terutamanya kepada Prof. Doktor dan barisan penceramah yang hebat di atas perkongsian pintar kita pada petang ini. Kita mengharapkan dengan kolaborasi sebegini kita dapat memberikan impak yang besar kepada kejadian pelajar, seterusnya dapat diamalkan dan dibudayakan dalam kalangan pelajar dan juga guru-guru. Ilmu yang kita dapat pada petang ini, ilmu baru yang perlu kita cari, yang perlu kita gali, yang perlu kita congkil dan kita pelajari sampai bila-bila. Jadi terima kasih sekali lagi daripada pihak sekolah, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak UiTM. Diharapkan usaha sebegini kita dapat teruskan lagi lah pada masa yang akan datang. Mungkin kita boleh buat transformasi pendidikan Pahang inisiatif ke-10 jaringan dan jalinan dengan sekolah-sekolah lain yang Jingga Pusat jadi tuan rumah. Kita berkongsi dengan UiTM, mungkin 2-3 UiTM ataupun dengan metrik dan sebagainya dengan sekolah-sekolah lain, kita dapat kongsikan sama-sama. Jadi terima kasih kepada Dr. Su, pada Ustaz dan Jawatankuasa Kerja. Itu saja. Pada anak-anak, good luck, belajarlah sehingga ke akhir hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Besar Cik Syahril Aznan di atas ucapan ringkas beliau yang mana hasrat yang kita dapat lihat daripada apa yang diperkatakan tadi, perlu ada kesinambungan seterusnya insya-Allah. Jadi saya tak nak panjangkan masa, saya nak persila dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Nazri bin Wan Abdul Rahman. Walaupun petang ni dia sebenarnya sibuk sampai pukul 4 lebih dia punya program mesyuarat Jadi minta sikitlah ruang masa kita pinjam sikit daripada beliau untuk sama-sama kita mendengar amanat ataupun ucapan sebagai ala-aluan lah. Selepas ni mungkin banyak lagi program yang kita akan adakan bersama. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Nazri bin Wan Abdul Rahman, Tim Director PJI UiTM Pahang. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Haji Muhammad Zaki, Ustaz Zaki, selaku moderator dan juga orang kuat lah untuk menjayakan program kita pada petang ini. Sahabat saya juga Cikgu Syahril, itulah lama tak jumpa. Lama kita tak berkayuh sama Prof. Yelah, PKP dan sebagainya kan. Begitu juga kepada barisan
penceramah lah kita pada hari ini, iaitu Cik Zainuddin dan juga Puan Suhaina sudi lah membantu bersama. Begitu juga guru-guru SMK JP, iaitu Dr. Suryati, Encik Yazri Yusof. Ada lagi sini, kalau saya tak dapat sebut tu mungkin apa yang ada dekat sini lah. Saya pun sebenarnya Ustaz Zaki bagi notis saya tadi tengah hari tadi sebenarnya. Jadi orang kata tak apa, benda yang baik saya rasa pada saya perlu diteruskan lah. Benda yang baik perlu diteruskan. Saya harap anak-anak SMK JP semua, pelajar-pelajar tingkatan 6 dapat menghayati program hebat Canva ni ya. So Canva ni saya rasa, saya pun first time saya dengar sebenarnya Canva ni. Jadi tak rugi untuk kita belajar di ilmu baru begini dalam suasana keadaan yang ada sekarang ini. Semuanya berada di alam maya. So skill-skill ini perlu ada lah untuk kita belajar di mana juga akan datang. Saya rasa kita perlu menimba sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman ini supaya kita lebih menjadi orang kata multitask. Skill yang banyak. Habis skill yang banyak, kita akan dapat menterjemahkan sesuatu perkara itu dengan lebih efektif dan efisien. Untuk hari ini juga saya pun tak nak ambil masa lama. Saya harap program yang baik ini kita akan teruskan lagi bersama-sama dengan anak-anak dan juga rakan-rakan kita di sekolah-sekolah yang lain. Dan insyaAllah di pihak saya akan cuba pemudah carakan perkara ini. Walau bagaimanapun orang kata harap impak tu adalah kepada semua pihak maupun di pihak sekolah dan juga UiTM lah sama. Kita pun juga berbesar hati jugalah berkongsi pengalaman yang ada pakar-pakar kita di UiTM untuk membantu bersama masyarakat di sekeliling lah. Okey, saya rasa ringkas saja daripada saya untuk petang ini. Saya harap semuanya dapat berjalan dengan lancar, semoga dipermudahkan dan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf, saya mengundur diri mengikuti satu lagi program. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Wan di atas kata-kata semangat ni ya. Kalau doktor nak berangkat pun tak apalah ya, kita sama-sama. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian ya, insya-Allah kita akan mulakanlah ya program kita iaitu yang bertajuk Si Hebat Canva, Kenal dan Gunakannya. Jadi hari ini kita berpeluang bersama dengan penceramah yang hebat ya, penceramah yang hebat yang memang pakarlah dalam bidang Canva ni, iaitu dua orang bergandingan daripada Perpustakaan Al-Bukhari. Ya, kalau Perpustakaan Al-Bukhari ni sebenarnya satu entiti yang paling hebat lah kalau dalam UiTM ni. Kalau ada pertandingan apa-apa, geng dia orang yang akan bolot. Sebab dari segi pengurusan perpustakaan itu, staff dia mesra, saya seronok. Kalau pergi ke library, kalau jumpa Cik Din bahagian library satu lagi. Kita masuk ke pintu belakang, Cik Din akan sambut. Ya, dia jaga bahagian pemeliharaan bahan-bahan buku-buku dan sebagainya. Dan Puan Suhana pun sama di library, asalnya library atas lah, tapi dia duduk bahagian belakang. Saya jaranglah berjumpa ya. Okey. Jadi dua tokoh ini memang pakarlah dalam bidang Canva ni, dan kita harap dapat menurunkan sedikit ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara nak buat poster dan sebagainya. Kalau tengok poster yang diedarkan tu pun nampak hebat lah kan. Jadi anak-anak nanti mungkin boleh buat lebih hebat daripada tu. Ya, boleh buat lebih hebat daripada yang ada yang anak-anak tengok tu. Ini multitask yang perlu kita kuasai ya, kuasai. Benda ni boleh jadikan sebagai yang kata side income sebenarnya. Kalau kita mahir, nanti ada orang nak minta buat poster dan sebagainya, senang. Ya, kalau sendiri nak buat program pun senang. Macam saya tak pandai. Sebab benda ni baru jumpa. InsyaAllah lepas ni boleh lah kot. Jadi dengan tidak membuang masa, saya persilakanlah ya dalam masa 1 jam lebih kurang
kepada penceramah iaitu Encik Zainuddin dan juga Puan Suhana. Saya lepaskanlah kepada mereka berdua macam mana nak buat, terpulanglah. Dan boleh, kalau nak tanya, boleh tanya masa penerangan tersebut, ya, ataupun nak disimpan ke hujung, kita buat satu sesi soal jawab, insyaAllah. Jadi dengan tidak memanjangkan masa, sekarang jam 3.30, kita akan berhenti sekitar 4.30. Kalau tak selesai hari ini, kita buat lagi, insyaAllah. Jadi dengan segala hormatnya, saya dengan ini menyerahkan program kita petang ini kepada dua orang penceramah kita, iaitu Encik Zainuddin dan Puan Suhana. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan. Puan Suhana dulu, ya? Ya, Ustaz. Ya. Okey. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaina binti Ibrahim dari Perpustakaan Al-Bukhari UiTM Cawangan Pahang, kampus Jengke. Saya bertugas sebagai pembantu pustakawan. Sebenarnya ni first time bagi saya untuk mengajar. Saya bukannya pengajar. Jadi saya harap pelajar kalau tak faham terus tanya terus. Bila saya dah terangkan tu, okey, kalau ada yang tak faham terus boleh direct tanya terus, ya. Okey, sebelum tu saya nak tanya pada semua, siapa yang pernah dengar perkataan Canva? Boleh type ya di ruangan chat. Saja saya nak tengok berapa ramai yang pernah dengar perkataan Canva. Ramai dah tahu Zu, takut pula. Okey, bila dah lebih 10 orang tahu, maknanya diorang dah tahu dah lebih advance dari kita lah. Dah boleh start Tahu, kot. tapi tak reti guna. Tak pandai guna, tak pandai nak buat dia bagi kreatif, cantik, yang kita nak embed benda lain masuk ke dalam. Itu tak pandai lagi. Dia Okey. dah, lagi jam. Okey, saya pun sebenarnya tak boleh nak gelarkan sebagai hebat ataupun yang lebih pada advance sangat, yang setakat biasa-biasa sahaja. Sebab saya pun masih belajar lagi dan saya ada grup Canva di Telegram dan saya pun masih memang belajar lagi lah seperti sekarang ni. Okey. Okey, boleh nampak ke slide saya? Jelas. Okey. Okey, saya terangkan sedikit lah apa itu Canva, ya. Canva itu aplikasi atau tool untuk desain grafik online yang mudah digunakan untuk orang awam. Maksudnya semua sekali orang boleh pakai lah Canva ni. Dia ada dekat desktop dan mobile untuk memudahkan kita mengedit ke mana saja, boleh guna mobile lah kalau dah biasa, bagi yang dah biasa. Kebiasaannya untuk senang lagi kita akan guna PC lah, desktop. Canva juga memiliki dua versi, iaitu berbayar dan percuma. Berbayar tu dia berikon crown, ya. Kalau kita jumpa gambar crown tu, yang tu kita boleh pilih lah. Dan percuma dia berikon free. Okey, Canva juga banyak manfaat dia bila kita dah guna. Contohnya kalau nak buat YouTube, website, sertifikat, resume, proposal dan sebagainya lah.
Okey, ciri-ciri Canva ada terdapat 6 ciri, iaitu dia terdapat beribu-ribu template percuma dalam 250,000 template. Lepas tu pelbagai ikon dan ilustrasi yang menarik, pelbagai font teks yang juga menarik, pilihan latar belakang yang bervariasi, kapasiti storage sebanyak 5 GB dan disertakan dengan video panduan untuk kita gunakan dalam Canva. Puan, boleh tak saya nak menyelit sikit nak bertanya? Boleh? Apa beza yang berbayar dengan yang free tu? Yang berbayar tu biasanya dia macam dia memang lawa yang tu, tapi kita kena just untuk bayar lah, tapi yang free pun lagi menarik sebenarnya. Kita boleh pilih yang free je. Oh, boleh guna yang free je ya? Dia macam banyak picture yang daripada berbayar tu dia macam memang cantik lah. Mana kita tak boleh nak save daripada kita ambil yang dia ada tulis Canva tu kan. Yang tu memang tak boleh nak ambil. Dia memang kena bayar. Puan Su saya tambah Okay. Kalau yang berbayar ni satu dia cantik lah. Yang kedua dia punya features dia banyak lagi yang kita boleh explore lah yang dalam ni. Betul. Satu lagi kadang kita boleh guna yang berbayar tu tapi bila nak save memang tak boleh. Sedangkan dia tak yang boleh save, free Cik pun Din, Tak boleh. yang free pun dah cantik dah sebenarnya cikgu. Okey, Syam, terima sebenarnya dah kasih. cantik dah. Okey, terima kasih Cik Din. Okey, terima kasih. Okay. Okay, Canva ni untuk kita nak mulakan dia senang saja, pergi kat Google, kita type canva.com untuk buat account lah. Kalau kita nak start tu, pergi kat Google je, lepas tu kita sign in lah, masukkan kita punya Google, Gmail ke. Harap semua pelajar ada email kan? Rasanya semua pelajar ada email ke cikgu? Ada. Okay. Ada ramai tu, ramai. Semua pelajar telah diberikan email. Okay. Semua pakai edu ke? Email tu ada edu ke diorang Gmail mungkin? Kalau pelajar dia ada dua, mungkin MOE, yang personal MOE. dengan yang MOE punya. Oh. MOE tu dia free, dia lebih banyak lah dia punya kapasiti, dia punya gig dia. Okey. Sebab kalau Dia sama lah dengan edu tu. kalau yang edu tu, kalau kita login guna edu untuk Canva ni, kita boleh explore lagi banyak lah daripada yang tak pakai edu tu lah. Jadi kita better guna edu Cik Din Setahu saya macam tu cikgu. Okey, terima kasih. Sekejap nak mencelah. Kenapa bila saya ni tengah record video ni tapi dia tak appear yang Puan Su present kan? Yang keluar ialah muka Puan Su. Oh, iya ke? Tak. Dia keluar yang Puan Su nak ni jom cuba tu. Slide. Tak ada slide Doktor tu. je. Yang doktor je problem kot. Kami ada slide. Oh. Tapi nanti yang record ni macam mana Syam? Yang record ni kalau tak tahu dah. Yang saya nampak ni jom cuba. Puan Su baru nak present. Betul. Doktor ada pin ke? Ada? Jangan kena buang pin tu. Buang pin doktor. Okey. Buang pin. Okey dah. Okey, settle. Jadinya slide tadi tak dapat record lah ya. Okey. Saya minta semua boleh login lah untuk kita pergi ke Google ya. Saya kena ajar hands on. Okey, boleh ke semua pergi kat Google? Boleh.
Doktor, Dah. sekarang nampak tak saya punya sharing? Nampak. Okey. Nampak dah. Kalau nak type Canva saja pun boleh, just enter je. Sekarang ni nampak ke saya sharing? Nampak? Clear. Jelas nampak. Okey, saya kena log out dulu untuk nak bagi tahu semua faham lah yang untuk nak log in mula ya. Sebab saya dah memang ada account. Okey, semua dah boleh pergi ke login Google ke? Dah. Okey. Ada dapat tak paparan yang macam saya dapat ni? Dapat dah. Dapat. Okey, menu all your design ni yang kita dah buat lah. Share with you, kita boleh juga untuk berkongsi poster yang kita dah buat ke, apa-apa yang kita berkaitan dengan Canva ni kita boleh kongsi lah dengan orang lain yang ada account Canva. Okay, menu yang di atas ni minta Cik Din. Kak Su stop sharing. Saya buka yang Okay, Terima kasih. okay. Kuat. Okay, nampak tak? Nampak? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pertama kita tengok home lah Home ni sekarang lah, appear macam sekarang lah. And then ada, saya panggil apa, titik 3 Ya. Kalau ikutkan bila kita klik ni, alamak, hati bawah pula. Nampak kan? Yang titik 3 ni dia, okay, dalam dia ada apa, first kita explore sikit lah dia template. Okay, template ni banyak lah, ada social media ke, personal ke. Contoh kalau kita nak apa, nak create dalam kita punya Instagram ke kan, Facebook ke, kita boleh terus share ke sana lah Kalau kita nak share poster ke, flyers ke, ataupun kalau orang berniaga tu dia nak apa, marketing ke kan, dia boleh terus connect dengan ni sekali lah. So yang kedua adalah apa, features kan. Features ni kalau kita buka dia ada banyak lah, ada foto, ada icon, ada apa,
print produk dan sebagainya lah. Kalau ikut features ni lebih kepada kita boleh ambil lah gambar-gambar kalau kita nak ambil daripada FB kita ke, IG kita ke, ataupun kita nak connect dengan Google Meet ke, so boleh lah kat sini. Betul Su Ya betul. Okay, so yang ketiga adalah learn lah, ataupun learn ni apa, kalau kita nak create apa tutorial ke untuk blog ke pun boleh lah. So kita boleh explore dalam ni, semua ada macam ni, so macam-macam lah. Alright, boleh ke setakat ni? Ada apa-apa ke yang nak tanya? Ada yang tak faham boleh tanya je lah. So kita sama-sama kongsi, saya pun bukannya terror pun. Cuma just kita sama-sama kongsi lah hari ni. Boleh, teruskan. Okay, so ni search Canva lah, apa benda kita nak search kita boleh type je lah So ni ikon tanda seruan ataupun kita kata apa, help center help center. Macam biasalah kalau kita lost kita punya apa benda kita nak tanya center Canva, mungkin dia jawab lah Okay, seterusnya ni account setting kita lah. Kita pakai Google apa semua akan appear lah kat sini kan semua. So boleh tahulah. Alright, so ni create design lah kalau kita nak. Nampak dia pun samalah, dia lebih kurang untuk Dia suggest kan untuk Instagram. mana lagi kalau nak direct lah, direct untuk kita connect terus lah. Okay, so kalau macam Puan Su cakap tadi, ikon belah sini banyak lah, ni benda yang recommended for you. So saya pergi yang kedua ni lah, all your design. Dia macam ini galeri yang Kita dah buat. Yang saya pernah buat lah, untuk macam tu nak buat graf kan. So nak buat benda-benda yang kita dah buat, dia macam kita punya galeri lah. Betul so? Betul. Yang best je Canva ni dia tak perlu kita nak cari save as ke apa, dia auto save dah. Tinggal lah kat mana pun dia akan save juga. Kita boleh buka semula. Itu special dia Canva ni. Okay, seterusnya apa ni? Recent design lah. Pun samalah yang Itu yang terbaru kita buat lah. Paling latest Dia berapa lama dia simpan dalam ni? Dia memang akan ada je. Yang lagi latest dia akan letak ke sini lah kan? Yang lama sikit boleh dekat tengok, all your design tu lah. Yang atas, yang depan-depan, bawah sekali. Okay, seterusnya share with you. Okay, share with you ni kalau ikutnya kita boleh share dengan orang yang kita nak lah. Dan orang tu guna email ke, orang tu boleh review dan dia rasa dia boleh edit juga kita punya design tu. Tak silap saya lah ya. Okay, class work. Okay Kak Su, class work. Biasanya dia untuk bukan kita banyak guna untuk poster saja. Yang ni kita tak ni sangatlah. Tak advance yang lebih kat sini, menu kat sini Okay. Okay, next brand kit. Setahu saya lah brand kit ni biasanya orang yang bisnes lah ataupun dia memang pakar untuk design, dia orang gunalah sebab kita boleh kita boleh, tapi kena berbayar lah kita boleh mohon untuk trademark kan. Contohnya kalau kita ambil AirAsia lah, dia nak warna merah yang sharp, yang dia nak. So dekat Canva ni akan jadi merah yang dia nak lah. Kata silap saya macam tu lah.
Okay, apa lagi? All your folder lah. All your folder yang biasa kita buat lah. So dia lebih sama je, trash macam biasalah. Cuma trash ni kalau design kita kita pernah pernah buang lah. So kita nak restore balik, boleh kita tengok macam PC kita jugalah. Betul Zul? Ya, betul. Dia sama je macam kita punya PC lah. Okay, ada soalan setakat ni? Kurang jelas ke ataupun laju ke? Tak ada. Okay, kalau itu setakat yang saya tahulah, mungkin cikgu-cikgu ataupun pelajar-pelajar ada yang lebih yang saya pun baru juga, so boleh berkongsi lah. Ni kita bukan macam mengajar lah, dia lebih kepada berkongsi lah sebab benda ni pun benda baru jugalah. Tapi sejak PKP ni pun kami banyak explore sikit lah sebab kita banyak buat poster untuk dalam kita punya website dan Facebook macam tu lah. Okay? Okey Cik Din. Okay Cik Din, okey Cik Din, okey. Okay. Tengah excited nak tengok yang mendatang. Ya, Cikgu Syam. Setakat ni okey Cikgu Syam. Okey Kak Su. Beres. Kita terus go through kepada cara buat je lah. Okey, Kak Su boleh sambung. Kenapa lambat ya? Okey, kita buat poster biasa saja ya. Saya nak tunjuk. Okey, pelajar boleh pergi dekat poster. Yang ni design yang saya dah buat lah. Pergi dekat poster. Okay, yang dekat for you tu ada presentation, card, poster, Instagram post, A4 document, pergi kat poster. Boleh ke? Dah. Okay. Boleh. Kita boleh pilih dekat recently used tu. Sama ada kita nak untuk apa kita buat tu. Contohnya kalau macam kemerdekaan. Kita carilah poster yang memang dah ada ataupun sebab Canva dia dah bagi dah dia punya template dia. Kita just tukar saja gambar. Ke ada cadangan nak buat poster apa? Berkaitan dengan apa? Okey juga poster Merdeka, sempena semalam Merdeka kan, kita boleh Okey. Saya pun tak pernah buat poster Merdeka ni. Saya biasa kalau buat poster ni senyap-senyap seorang-seorang tempat yang sunyi. Jadi tak biasa bila belajar dan mengajar orang buat poster. Okey, sama-sama buat ya. Boleh juga kalau nak search ke.
Okey, yang pertama saya nak kalau poster sekolah biasanya kita akan masukkan logo sekolah ya. Okey, macam mana nak dapatkan logo sekolah tu? Boleh je pergi dekat Google. Okey, kalau macam saya memang dah ada simpan ya. Semua sekolah saya dah ada simpan dah. Sebab saya pernah buat. Okey, kita pergi dekat upload dan boleh pergi ke upload media ni. Macam mana nak dapatkan logo tu, boleh Google macam ni ya. Puan Su, logo tu dia nak format PNG ke ataupun apa-apa format? JPEG ataupun PNG. Okey, terima kasih. Okey. Jangan besar. Okey, untuk dapatkan logo yang nampak tak pecah, cari dia punya apa? Solution dia yang besar ya. Macam dalam 1000 ke atas. Jelas tak yang tu? Jelas. Okey. Kalau macam ni boleh juga nak right click. Okey, pergi dekat copy image. Terus dia pergi dekat okey. Klik je dekat design poster kita tadi. Lepas tu Ctrl V. Okey, kecilkan je. Okey, untuk nak kecilkan logo ni mesti cursor dekat bucu belah kanan sahaja bawah. Oh. Jangan macam tu, pergi tepi, jangan pergi tepi ataupun yang ada ni anak panah arrow yang dua ni. Sebab kebanyakannya poster SMKJP saya tengok logo dia banyak terpenyek. Terpenyek. Kesian saya tengok. Ya, Selalu macam logo tu. tu dia Macam orang mana ubah. tarik daripada bucu ya? Yes, dia bucu. Tak tahu cara. Jangan lepas. Okey. Maksudnya tahan je, lepas tu sampai dia kecil besar mana yang kita nak. Tapi kebiasaannya logo ni dia kena kecil, jangan besar sangat. Mesti akan duduk sebelah atas. Macam poster yang guru besar hantar, pengetua hantar dalam grup malam tadi, saya tengok ada logo dia di bawah. Sebenarnya kalau ikut yang saya belajar lah, logo mesti di atas. Okey. Boleh kecilkan lagi sebab dia bila kita dah print out ataupun kita send pada WhatsApp ke mana-mana media dia jadi besar. Boleh juga kalau nak guna keyboard untuk kalau macam tak lepas nak guna mouse, boleh guna arrow yang dekat keyboard ya. Okey, untuk dapatkan TS25 sama juga macam logo sekolah ya. Macam saya dah ada dah simpanan saya TS25 ni. Just saya klik, saya kecilkan je. Untuk nak tahu dia besar membesar tak dengan logo sekolah, letak kat tepi sama dengan sebaris dengan logo sekolah tu. Lepas tu kita try kecilkan lagi, tengok tarik sampai dia keluar tanda titik merah tu, dia dah sama paras dah dengan tu. Baru kita tahu dia sama besar. Titik merah tu yang ada kat mana? Yang panjang tu, yang panjang garis putus-putus tu,
Okey, macam tunjuk sekarang. Puan Su boleh besarkan lagi tak dia punya slide? Bukan slide, apa Oh, benda paparan tu. okey. Besarkan sikit. Sebab bila saya dah besar ni, saya tak boleh nak pergi dekat menu saya kat tepi. Oh, okey okey okey. Jadi kosong, blank. Faham. Kena create dulu, okey. doktor. Okey okey. Okey, sekarang saya besarkan, nanti saya kecilkan balik semula ya. Okey, jelas kan? Jumpa dah jelas. garis putus-putus tu. Okey, baru kita tahu yang TS25 dengan logo sekolah dah sama besar. Okey. Okey, tapi saya cuma nak tahulah logo sekolah SMKJP memang kena ada TS25 sebelah dia ataupun dia berasingan? Boleh berasingan. Berasingan. Oh. Tapi TS25 tu Bersama-sama. baru dapat. Better sekolah yang ada TS25 adalah logo TS25 tu. Oh. Wajib ada lah. Dia dulu tak perlu. Sekolah SMK Jika Pusat ni baru dapat TS25 tu tahun ni. Jadi perlu adalah dalam sijil atau dalam poster mana-mana ataupun dalam apa tu kita panggil yang sekolah punya banner ke. Adakah dia Cikgu Syam, adakah dia kena letak di atas juga ataupun macam kami ISO di bawah? Biasa kami letak bersekali bersama macam tu. Tapi menunjukkan itu bahawa sekolah tu TS25 je pun. Tidak membawa masuk apa-apa yang sertifikat yang lain lah. Maksudnya betul ke poster yang saya dah create malam tadi tu? Semalam punya poster sebelah logo sekolah, betul? Betul. Okey. Okey. Bila kita nak masukkan nama sekolah pula, kita pergi je dekat teks kat tepi belah kiri ya. Sebelah kiri ada menu, bawah template, element, upload, foto, teks. Okey, teks tu kita boleh masukkan lah. Biasa perkataan nama sekolah tu dia biasa je. Boleh juga kalau ada yang nak guna perkataan yang macam dah disediakan oleh Canva ni. Tapi kita ikut kesesuaian poster yang kita nak buat lah. Okey, saya biasa akan pilih add a little bit of body text ni yang kecil sekali. Okey, kita type sekolah, nama sekolah. Untuk nak kecilkan nama sekolah ni, kita tak perlu tarik ke apa dah ya. Pergi je dekat atas, kita tengok minus dengan plus ni. Untuk kecilkan minus ni, decrease font size. Untuk besarkan increase font size lah. Biasanya kita tengok nama sekolah sesuai tak dengan tulisan yang dia dah bagi ni. Kalau dah sesuai, okey, kita bawa naik je dia ke atas lah. Kalau rasa dia besar lagi, boleh kecilkan. Okey, biasa ada tulis sekolah kluster apa kan kat bawah kan? Boleh juga type lah. Okey, untuk poster yang dia dah bagi, dah tersedia ada ni, kalau kita nak tukar je colour, boleh je pergi dekat atas sebelah kiri background colour ni. Kalau rasa macam tak sesuai warna putih, kita boleh tukar warna kuning atau sebagainya lah. Mengikut kesesuaian ya. Baik. Menarik. Macam tu juga kalau kita nak dapatkan gambar, contohnya gambar kita lah. Okey, gambar kita. Gambar sendiri nak masukkan kan.
Kalau ada dekat gambar ada dekat WhatsApp ke boleh copy je. Sebab dia mudahnya Canva ni dia boleh copy dekat mana-mana. Kita copy lepas tu paste je dekat poster kita. Okey, yang untuk gambar macam ni kalau kita dah dapat, dah tahu dah ke nak buat macam mana untuk remove background. Boleh ajar. Kami tak tahu macam mana nak removekan background tu. Okey, remove background boleh pergi dekat Google, buka je new tab. Boleh je kau nak pergi remove biji ataupun background ni. Pergi yang atas sekali. Okey, upload image. Kalau kalau tak ada gambar dalam PC kita, kita tak boleh nak upload, pergi juga kat gambar tadi. Okey, kat gambar ni. Ctrl C. Kalau guna keyboard Ctrl C. Pergi kat sini. Dan paste. Sekejap ya. Bila nak tunjuk dia jadi tak boleh pula. Maksudnya kita boleh terus je letak kat upload image tu Ctrl V je. Okay. Boleh sebenarnya. Lain. Tak apa Puan Su, kita teruskan. Kalau nak upload image yang dah ada, contohnya kalau klik upload image, lepas tu pergi je dekat download yang kita dah download kan. Okey, boleh je open je. Sekejap ya, saya download. Yang macam ni yang memang dah hilang background lah. Bila kita dah remove kan. Macam sama juga untuk nak kecilkan, tapi kalau macam kita nak pilih untuk nak frame dia tak nak macam asal, boleh pilih line and shape. Untuk nak tengok banyak lagi, klik je see all. Dia akan banyak lah. Kebanyakan yang dia bagi ni semua free ya. Sebab yang ni yang biasa-biasa je.
kita boleh dragkan gambar ke dalam yang bulatan ni lah untuk nak nampakkan dia. Yang geramnya tak jadi je lah masalahnya. Kak Su ada soalan Kak Su. Ada soalan? Dia tanya Canva ni just untuk poster sahaja ke atau macam kalau kita nak guna template untuk PowerPoint boleh tak? Jawapan dia boleh lah. PowerPoint? Memang boleh lah. Canva ni just untuk poster saja ke atau macam kalau kita nak guna template tu untuk PowerPoint boleh tak? Oh boleh sangat. Sangat-sangat boleh macam PowerPoint tu. Dia sebab tu yang tadi saya bagi tahu yang dia boleh untuk kita present Dia ada ni presentation. Presentation ni dia lebih kepada macam PPT jugalah PowerPoint. Maksudnya dia boleh slide. Cuma yang hari ni saya nak bagi tahu yang untuk poster dululah. Untuk presentation pun senang sangat. Lagi senang daripada PowerPoint lah. Untuk video tu saya tengok ada nampak video tu, maksudnya kita nak edit video pun boleh jugalah melalui Canva ni. Ya betul doktor, sebab video tu dia dah siap bagi dah. Dia punya animation dia, kita masuk je video yang kita dah rakam tu. Okay. Dia dah ada dah, kalau nak macam nak edit perkataan tu memang senang sebab design dia dah bagi dah. Kita cuma just edit nama je. Boleh tunjukkan sikit tak? Sikit je tentang video tu, macam mana dia orang nak edit video. Edit video. Siri kedua kot. Yang tu kena hadam lagi. Sebab saya jenis saya boleh buat untuk diri saya cakap macam mana bila saya nak terang kat orang tu dia tak jadi. Dia tak jadi lagi. Okey, tak apa. Kita pergi pada poster dulu. Okey, nanti saya hadam lagi ya. Boleh. Okey, yang untuk poster ni ada apa-apa lagi tak nak tanya? Sebenarnya benda ni dia mudah je, kita ambil je yang ada menu yang dekat sebelah kiri. Sangat mudah lah. Untuk upload pun senang je. Kalau nak masukkan QR code pun boleh, copy je dekat buka je dekat Google. Lepas tu kita copy masukkan je dekat kita punya poster lah. Sebenarnya dia lagi banyak yang menarik lah. Teks dia pun kalau kita tak nak pakai perkataan yang dah ada design teks yang dekat poster yang asal, kita boleh ubah lah. Kita klik je, dia akan keluar lah kat sini. Tak tahulah, PC ni dia macam hang sikit lah. Untuk background pun sama juga. Kita boleh pilih je untuk poster kita kalau rasa macam kesesuaian dia perlu untuk background yang macam mana. Kita boleh tukar je. Macam tu ya. Untuk poster kalau macam kita nak buat lagi muka depan ni, yang kedua add page je. Kalau untuk nak sama, copy je. Klik je copy, duplicate page tu.
untuk lebih lagi menu dia kat tepi sebelah kiri ni, untuk more ni, kita boleh juga pergi dekat yang mana ada untuk media sosial lah, Instagram semua tu. Tapi saya jarang guna lah. Saya tak guna sangat yang sebelah sini Sebab saya buat poster yang biasa-biasa saja. Ada soalan ke? Dia nak tanya yang contohnya kita nak letak logo Instagram ke apa ke, kita boleh just ambil dekat tepi yang more tu lah, Puan ya? Untuk nak ambil logo tu pergi ke Element. Pergi elemen balik. Element sebab dia ada banyak foto, grafik, video. Cikgu tarik je kat sini. Instagram. Yelah sebab baru-baru nak jadi Insta famous ni kan konon-konon. Kalau macam cikgu nak minta orang follow, okey klik je Instagram yang ni, ada logo dia ada banyak, pilih je contoh saya klik satu. Okey yang ni. Okey kita boleh kecilkan lah tak kat bawah ni. Kalau macam yang logo yang ni, yang media sosial dia ada dah semua dia bagi dah dekat Element je. Element tu untuk tukar kita punya design bentuk lah. Gambar, lepas tu ada juga untuk logo kat sini. Dia ada banyak lagi. Puan, kena tanya sikit lagi. Saya suka tanya sebenarnya. Okey, tak ada masalah. Tadi yang mula-mula first Puan ambil ni, memang design tu dah diberikan untuk kemerdekaan, kan kita search kan macam tu lah. Okey, andai kata kita nak buat template tu daripada kosong, zero, kita boleh juga Boleh. Ada yang kosong, cikgu cari yang blank. Cari yang blank Dia blank, kosong. Jadi kena kreatif kita lah tarik mana kita nak ambil bendera macam tu Itu macam ambil masa sikit lah. Macam Canva ni dia lebih kepada untuk jimatkan masa. Canva ni lebih untuk jimatkan masa. Kita tak payah pening-pening fikir dah. Betul. Sebab saya buat Canva poster, 2 poster saya buat sambil baring je guna handphone, malam-malam macam tu saya edit gitu je. Maksudnya dia dah ada design, dia senang Tak perlu kita nak cari kat Google. Kalau nak cepat tu dengan Canva, ambil logo mana-mana, kita tempel macam tu je. Ya betul. Saya suka guna pada apps handphone lah. Canva ni saya dah download apps Canva. Okey, terima kasih. Sama. Okey, ada lagi ke yang nak tanya? Sebab biasanya kalau kita dah ambil logo kat sini, untuk teks tu macam biasalah. Kita boleh ambil teks ni kat mana yang kita rasa sesuai lah. Nak letak nama kita ke apa semua, memang kat sini je yang ada. Sebab yang kat sini pun saya rasa memang dah banyak sangat. Memang dah cantik-cantik dah. Cuma kalau rasa tak sesuai warna, kita boleh tukar warna lah. Bila kita contoh klik yang ni, okey, nak tukar warna dia, pergi je dekat yang ada text color ni. Tukar je color. Pelajar ada pertanyaan ke? Boleh tanya ni. Cepat-cepat. Hands on. Lah. Pelajar dia tak nak tanya. Pas ni present class saya guna Canva lah. Okey, boleh. Lagi cantik guna Canva. Kita boleh juga kalau macam selain daripada buat poster, kalau nak buat presentation tu, nak masukkan audio pun boleh. Boleh masukkan lagu lah, maksud saya pada kita punya slide tu, presentation tu.
Dia dah bagi dah. Kalau yang ada crown tu, yang tulis pro tu boleh klik tapi dia tak boleh nak ni lah, dia macam sebab benda ni berbayar kan. Yang ni tak faham Puan. Canva kita ni bersifat poster. Ya. Okay, bersifat poster. Bila kita masukkan lagu tu, dia dah jadi format apa tu? Sebenarnya kalau kita dah buat poster, kita just untuk poster je lah. Maksud saya bila saya kata yang audio ni saya bagi tahu ni, maksudnya kalau kita nak buat presentation slide. Okay. Sebab tak sesuai lah pula kalau kita buat poster ada audio kan. Macam untuk slide dia sesuai lah. Macam kita nak untuk student kan, dia boleh lah ada lagu sikit-sikit kan, macam slow je. Sebabnya saya bermaksud macam ni, adakah dia jadi dalam bentuk macam GIF yang macam satu poster yang ada satu muzik yang boleh juga. Kalau cikgu nak ambil daripada yang dah ada macam animation yang dia bergerak tu, dia boleh kira kita hantar ke orang. Tapi kalau untuk just untuk print out je tak perlulah rasanya, sebab dia macam MB dia berat kalau macam kita nak buat animation teks tu. Okey je kalau cikgu nak hantar pada grup-grup WhatsApp ke apa, nampaklah menarik. Mana tahu kalau nak buat kad kahwin ke kan, pelajar nak buat kad kahwin, mesti ada nak lagu-lagu sikit. Ya betul. Sebab kan pakai elektronik je sekarang ni. Betul. Tak perlu nak print out dah semua kan. Kita just hantar ni je online. Okey, terima kasih. Okey, sama. Student tak ada nak tanya ke? Dia orang tanya pakai chat ke tak? Dah tengok kat chat. Malu. Saya dah buka dah kat chat. Indra tak ada. Tulisan tu dia tanya. Cikgu, tulisan tu memang terhad ke? Sebab try search new time romans. Yes, tulisan dia tak sama macam kita buat type surat macam word biasa ya. Dia memang ikut pada dia yang dia ada. Tulisan ni. Memang saya ada juga cari area sebab saya dah biasa buat surat semua. Bila kita nak cari tu dia memang terhad kat sini je. Dia lebih kepada for fun lah. Kalau cari area boleh je nak try type. Dia akan keluar aerially, dia ada nama lain. Canva akan bagi nama lain. Macam kita nak tulisan komik kan, macam biasa kat Word biasa kita buka komik kan, dia akan keluar kartun, dia tak akan keluar komik. Nama dia lain tapi dia lebih kurang je. Okey, terima kasih Zulaika Muttalib. Cikgu ke student yang tanya ni? Saya pun tak pasti. Student. Okey. Student ya yang nama Zulaika Muttalib ni? Ya. Okey, terima kasih bertanya. Boleh tinggalkan nombor telefon, saya bagi hadiah sebab bertanya. Wah, rugilah tak bertanya ni. Nak hadiah juga. Adik Zulaika, nanti WhatsApp saya, nombor telefon saya dekat chat. Okey, ni nombor telefon saya ya. Studentnya dapat dia. Cikgu Syam banyak tanya tadi Kak Su. Cikgu Syam itu dia jaga korporasi, tak apalah dia dah kaya dah. Student dia tak ada gaji. Saya belanja top up ya. Bukan, dia banyak tanya ni sebab dia excited sebenarnya. Dia nak belajar, nak excited dia. Sebab benda yang tak tahu ada benda ni. Cuma kita tak explore mana lagi. Okey, boleh je kalau nak WhatsApp saya tanya-tanya je. Time-time bila masa pun boleh je. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Okay, baik Puan. Sebab saya biasa dulu guna Fonto je. Tu pun main belajar gitu-gitu je. Cikgu Syam Terra AI? Tak mahir mana, tak mahir.
Oh, saya memang AI saya tak pandai tapi saya pernah guna lah. Pernah juga cuba tapi agak pening sikit. Susah. Susah sebab layout dia kena buat sendiri banyak. Betul. Untuk poster ada lagi tak yang nak tanya? Untuk makluman semua ya. Ni. Untuk makluman semua kita dah sekarang ni dah 4:30 dah. Kita ada lebih kurang 10 minit lah kot untuk kita buka soalan dan kita terpaksa hentikanlah sehingga 4:40 begitu insyaAllah Ya, ada soalan lagi? Ada tak pelajar yang login dengan email yang pakai EDU? Saya nak tengok perbezaan dengan yang pakai Gmail biasa. Cik Din, dia MOE, dia bukan EDU. Oh, okey. Sebab dia student lah. Sebab kita guna EDU, saya rasa kita punya banyak sikit lah daripada Dia punya menu kan banyak tapi tak tahu saya nak tengok dengan yang guna Gmail ke kalau ada. Terima kasih. Kalau yang cikgu pun kami pakai saya pakai yang MOE ni. Tak tahulah sama tak dengan Cik Din punya. Banyak tak Syam? Kejap saya try present kalau Cuba cikgu Syam Try tunjuk. present. ni antara dia punya ni lah. Nampak tak? Nampak? Ni saya guna email MOE untuk guru ni. Dia punya design dia. Pelajar kalau guna akaun MOE samalah macam kita ni kan? Ya betul, sama je. Dia sama je, cuma tadi saya pilih saya sebagai as teacher lah. Okay. Saya rasa sama je dengan yang tengok tadi. Betul. Sama, elemen dia pun saya dah cuba tadi tengok. Ada je. Cikgu Syam cuba klik more kat sebelah kiri. More di sebelah kiri. Bawah. Bawah teks. Okey. Okey, sama. Sama. Okey, sama. Jadi sama je lah email kita kot. Kalau guna Gmail saya tak pastilah tu. Okey. Sebab cikgu saya ada tengok dekat dia share dekat YouTube lah. Dia kata kalau kita guna yang EDU tu, kita macam dapat yang macam pro punya. Tapi saya tak sure lah sebab tak pernah compare dengan yang orang lain kan. Kita tak tahu kita punya biasa ke, kita punya dalil pun kita tak pernah berbayar tu kan, kita tak pernah guna. Sebab saya berbayar tu pun dalam tak silap lah RM37 gitu kot sebulan. Wallahualam. Yang email G ni, yang cikgu ni, dia email yang berbayar dengan Gmail, dengan Google lah. Jadi dia boleh rakam dalam, dia lebih kepada GM ni, dia ada kelebihan. Dia boleh masuk sampai 250 orang. Dia boleh rakam. Dia lebih kepada yang Google Delima, apa yang ada dalam Google Delima. Dalam Google Delima tu tak ada Canva, jadi dia rasanya hampir sama je dia punya interface lah, saya rasa. Dia ada satu lagi app dipanggil Google Delima, dalam tu ada Google Meet, dalam tu ada banyak lagi app yang boleh digunakan untuk yang berbayar, yang boleh kami explore lebih lagi daripada orang lain. Itu sahaja baru ni. Sebab kami kalau GM kami boleh 250 orang. Ramai tu. Dia kalau kita pakai Gmail biasa dia boleh 100 orang kan, maksimum. Betul. Kalau kita pakai guru punya email yang diberi oleh KPM, dia boleh maksimum 250.
dan segala yang kita ni boleh rakam. Masuk terus dalam email kita tu secara automatik. Itulah bezanya kot. Oh. Cik Din. Bukan, mesti ada beza kan? Dia ada beza. Cuma dalam Canva ni mungkin saya cek balik rasa macam tak ada beza kerana Canva ni satu app lain, dia bukan di bawah Google. Maksudnya macam tu. Betul. Dia bukan bawah Google. Dia bukan bawah Google. Sebab dia boleh connect dengan macam-macam, Facebook ke boleh. Dia tak Ya. boleh terus link dengan email ke. Itulah asasnya. Okay, terima kasih. Okey, kalau tak ada apa-apa dah, saya rasa itu dulu untuk setakat ni. Terima kasih pada semua. Saya hanya berkongsi ilmu yang saya belajar lah. Okey. Terima kasih. Okey. Maaf kalau ada kekurangan daripada pihak kami. Kami pun Banyak ilmu ni. Baru, budak baru. Banyak ilmu sangat dapat. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih banyak kepada kedua-dua ahli panel kita yang banyak mencurahkan pengalaman menggunakan Canva ini. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita semua, bukan saja kepada para pelajar dan juga mungkin boleh digunakan oleh kita yang bergelar guru dan sebagainya. Jadi bagi pihak JSKK ni, Jalinan Sekolah Kluster Kecemerlangan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Encik Zainuddin bin Rani dan Puan Suhana binti Ibrahim. Dan saya dibisik-bisik mungkin kita akan buat sesi seterusnya. Sebab tadi cerita tak habis, cerita pasal video, cerita pasal PowerPoint presentation tu, mungkinlah kita buat sesi santai begini di masa-masa akan datang mengikut keluangan masa yang ada pada penceramah kita. Mungkin tak perlu panjang, 1 jam pun dah sudah cukup untuk kita dapatkan maklumat, ilmu-ilmu yang kita rasakan bermanfaat sangat kepada PDPR kita sementara kita online ni ataupun masa dah kita boleh bersemuka nanti. Jadi sekali lagi lah diucapkan banyak terima kasih kepada semua, kepada penceramah, kepada cikgu-cikgu, Cikgu Zuhairi Syam bin Zaidi, Cikgu Sayazri, Cikgu Nur Suzana, Cikgu Suryati dan juga anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan teruskan lagi program sebegini dan kepada penceramah diharap bersedialah dengan maklumat-maklumat yang akan kita kongsikan bersama. Kalau ikutkan tadi mungkin kemahiran untuk menggunakan app video tadi cuma poster, kita video kita dan sebagainya, PowerPoint dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi program kita pada masa-masa akan datang. Jadi bagi pihak JSKK, PJI UiTM Cawangan Pahang mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih di atas kesudian semua bersama pada petang ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada petang ini kita manfaatkan untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Jadi sebelum kita mengakhiri, kita tutuplah program pada petang ini. Jap. Apa tu pesanan penaja? Syam, tolong ambil gambar untuk buka semua sekali macam mana? Sebelum tutup. Okey. Ambil gambar. Syam. Okey, saya ambil gambar. Tolong buka semua kamera pelajar sekejap. Cikgu-cikgu ke yang ada. Buka kamera. Okey. Berceramah tu, Din. Cik Din. Cik Din bila nak write sekali ni? Okey. Cerita lain. 1, 2. Pelajar belum terbuka habis lagi ni semua. Dan Puan Suhana, Ustaz Zaki, terima kasih banyak ya. Sama-sama.
InsyaAllah kita buat Sama-sama. lagi. Saya tak boleh nak ambil gambar lagi sebab banyak lagi pelajar tak buka ni dia punya kamera dia. Cikgu Yazri, cikgu seni lukis saya. Doktor boleh saya ambil dah ke? Tak keluar lagi ni? Boleh. Boleh terus saya ambil Ambil je. Okey, sekejap saya postkan dalam laporan universiti kita. Okey dah doktor, settle. Dah. Terima kasih. Okey. Okey. Lagi terima kasih semua, terima kasih kepada penceramah dan juga tuan-tuan, puan-puan, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi untuk mengakhirinya kita sama-samalah membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor Suryati. Waalaikumsalam. Ya, Terima ya. kasih doktor. Yang cikgu-cikgu kita ni boleh PLC lah kan? Dikira PLC ke macam mana? Beres Dua dalam satu. Bukan senang ni nak dapat ni PLC ke. Siapa lagi yang ada? Suzana, Syam lagi. Saya nampak ada cikgu Shima ni. Minta Dr. Sureti lah ya daftar untuk PLC tu, Dr.